kita baru ni sampai ke muka surat 163 ya. Muka surat 163. Kita sampai ke nota 108. Nota 108 iaitu bincang tentang hadis rukun Islam. Apa kita baca sekali lagi insya-Allah hadisnya untuk ambil barakah. Muka surat 160 permulaan. Kali qala hadatsana Ubaidullah bin Musa qala akhbarana Hanzalah bin Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Imam Bukhari menasaratnya beriwayatkan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangunkan di atas 5 perkara. 1, bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 2, mendirikan sembahyang. 3, mengeluarkan zakat. 4, mengerjakan haji. Dan 5, berpuasa di bulan Ramadan. Perbincangan kita yang lepas berhenti setakat mengeluarkan zakat itu 107. Itu sudah kita bincangkan. Yang belum kita bincangkan lagi huraian hadis ini ialah yang keempat dan kelima, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Kita ada nota di situ 108. Nota itulah yang kita belum baca lagi, belum bincang lagi, supaya kita dapat memahami dan menyelami hadis ini dengan sebaik mungkin. Eloklah kita ikuti nota-nota ini. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita dalam memahami rukun Islam yang paling utama dalam kehidupan kita. Perlu kita menguasainya dengan sebaik-baiknya. Nota 108, keempat, mengerjakan haji, dan kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Jadi di sini berdasarkan riwayat yang dipilih oleh Imam Bukhari ini disebutkan mengerjakan haji terlebih dahulu sebelum daripada berpuasa di bulan Ramadan. Padahal berdasarkan setengah-setengah riwayat juga daripada Ibn Umar ataupun daripada orang lain disebutkan berpuasa dahulu, lepas itu baru mengerjakan haji. Kenapa berlaku begini? Mana satu daripadanya yang betul, atau lebih betul, atau kedua-duanya betul, atau tersalah salah satunya? Itu dibincangkan oleh ulama-ulama hadis. Antara perbincangan yang dapat kita kemukakan di sini ialah seperti yang saya sebutkan di situ. Ada riwayat lain, berdasarkan setengah riwayat, berpuasa di bulan Ramadan tersebut sebelum mengerjakan haji. Ada riwayat lain yang juga berpunca daripada Ibn Umar meletakkan ibadah puasa di tempat yang keempat, sementara ibadah haji pula berada di tempat kelima. Apabila perawinya Ibn Umar diminta kepastian berhubung dengan perbezaan tertib di antara kedua riwayat berkenaan, beliau menegaskan bahawa kedua-duanya didengarnya sendiri daripada ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu jelaslah bahawa kedua-dua susunan tersebut mengandungi pengertiannya yang tersendiri. Justru para ulama telah menyimpulkan bahawa dan seterusnya. Jadi bila orang tanya Ibn Umar, dia menjelaskan kedua-duanya tertib itu
perbezaan yang kita dapati di dalam hadis riwayatnya itu, kadang-kadang sebutkan puasa dahulu, haji kemudian, kadang-kadang sebutkan haji dahulu, puasa kemudian. Kedua-duanya didengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermakna kedua-dua riwayat itu sahih. Betul, tidak salah. Nak kata salah tu sama sekali tak kena lah. Kedua-duanya betul. Cumanya ada khilaf di antara ulama mana yang lebih betul, atau dari segi perbezaannya berdasarkan riwayat bil lafzi atau riwayat bil makna, yang mana satu riwayat bil lafzi. Kalau betul kedua-duanya memang begitu disebut oleh Rasulullah, kedua-duanya riwayat bil lafzi ke atau macam mana, itu ada khilaf. Bagi ulama yang terima kedua-duanya itu, dia tengok mesti ada hikmat. Kadang-kadang Nabi SAW sebutkan puasa dahulu, lepas tu baru haji. Kadang-kadang dia sebutkan haji dahulu, lepas tu baru puasa. Mesti di sebalik kedua-dua yang disebut oleh Rasulullah SAW itu ada hikmat yang tersendiri. Ada sesuatu yang dia nak tarik perhatian kita kepadanya. Inilah yang disimpulkan oleh ulama. Satu, hadis-hadis yang meletakkan berpuasa di bulan Ramadan sebelum mengerjakan haji sebenarnya lebih mengambil kira tertib ibadah-ibadah berkenaan berdasarkan tarikh atau sejarah pemfarduan. Jadi kalau yang Nabi sebut puasa dahulu tu, dia lebih mengutamakan dari sudut tarikh, mana dulu. Jadi dulu puasa, tarikh pemfarduannya itu. Jadi dahulu puasa, sebab itu dia sebut puasa dahulu, dan haji kemudian. Memang dari segi tertib pemfarduannya pun memang begitu. Para ulama bersepakat tentang puasa di bulan Ramadan difardukan sebelum ibadah haji, itu sepakat. Puasa di bulan Ramadan difardukan pada tahun kedua hijrah, sedangkan haji pula difardukan pada tahun ke-6 hijrah. Menurut sesetengah ulama, haji baru difardukan pada tahun ke-9 hijrah. Bahkan jadi jauh beza. Kalau Rasulullah SAW sebut puasa dahulu, maknanya dia nak kita berikan perhatian dari sudut itu. Yang kedua, hadis-hadis yang meletakkan mengerjakan haji sebelum berpuasa di bulan Ramadan pula lebih bermaksud mengklasifikasikan bentuk ibadah pada dua kategori. Kalau sebut haji dulu, bermakna dia nak beri suatu perkara lain untuk mengklasifikasikan bentuk ibadah kepada dua kategori, iaitu satu, ibadah wujudiyah. Dia nak menekankan di situ, iaitu amalan ibadah yang terlaksana melalui perbuatan fizikal. Dalam arti kata yang lain, ibadah yang dilakukan dengan anggota badan, seperti sembahyang, menunaikan haji dan sebagainya. Ini ada kena-mengena dengan tubuh kita. Yang kedua, ibadah adamiyah. Adamiyah atau tarkiyah. Jadi boleh kita bahagikan ibadah kepada dua. Satu, wujudiyah, adamiyah. Jadi dia nak menarik perhatian kita ke situ apabila menyebutkan ibadah haji itu pada yang keempat, yang keempat sebagai yang keempat, dan puasa sebagai yang kelima, iaitu ibadah yang terlaksana tanpa perbuatan fizikal. Sebaliknya, ia terjadi dengan semata-mata meninggalkan sesuatu. Tarkiyah, yang meninggalkan sesuatu, tak buat apa, tinggal saja. Seperti meninggalkan makan, minum dan lain-lain di waktu siang pada bulan Ramadan, menjauhi segala larangan syariat seperti zina dan lain-lain. Itu dipanggil ibadah tarkiyah atau adamiyah. Riwayat yang meletakkan ibadah haji sebelum berpuasa di bulan Ramadan lebih bermaksud mengklasifikasikan ibadah pada wujudiyah, yang disusun secara turutan, bermula dengan sembahyang, zakat dan haji.
Kemudian barulah disebutkan ibadah tarkiyah, iaitu puasa. Dari sudut itulah. Yang ketiga, ibadah wujudiyah terbahagi kepada 3 bahagian pula. Badaniyah. Ibadah badaniyah ialah ibadah yang berkaitan dengan tubuh badan atau pergerakan badan. Mendirikan sembahyang merupakan satu contoh ibadah badaniyah. B. Maliyah, iaitu ibadah maliyah ialah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Mengeluarkan zakat merupakan satu contoh ibadah maliyah. C. Gabungan di antara badaniyah dan maliyah, ibadah yang menggabungkan badan dan harta, antara lainnya ialah yang mengerjakan haji. Jadi semua itu kena buat, yang kena buat. Itulah yang dikatakan wujudiyah. Yang keempat, ibadah puasa terletak paling akhir kerana selain ia merupakan ibadah tarkiyah, mana bersifat meninggalkan, ia juga merupakan satu ibadah yang dikatakan Allah bahawa as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Disebut secara khusus. Jadi yang secara khusus ini diletakkan kemudian paling akhir. Hendak menarik perhatian kita kepada firman Allah di dalam hadis qudsi itu. Selain menunjukkan ini, yang terpisah daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya kena buat, yang akhir tak ada buat apa, tinggalkan saja. Satu. Yang keduanya, Nabi SAW ada mengemukakan hadis qudsi yang menunjukkan perbezaan, keistimewaan puasa itu daripada yang lain-lain secara khusus. Bermaksud puasa hanya untukku, akulah yang dapat memberi pahalanya. Di antara amalan-amalan yang tersebut di dalam hadis ini, puasalah yang agak berbeza daripada yang lain-lain. Kerana itulah ia disebutkan paling akhir. Itu dari sudut itu. Jadi perbezaan itu ada maksudnya yang tersendiri yang perlu kita perhatikan tadi. Itulah antara maksudnya. Hafiz Ibn Hajar di dalam Fathul Bari mentarjihkan hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim yang mendahulukan berpuasa di bulan Ramadan daripada mengerjakan haji. Dia tarjihkan hadis Muslim. Dalam Bukhari dia sebut haji dulu. Bagi beliau, riwayat Bukhari daripada Ibnu Umar yang mendahulukan mengerjakan haji daripada berpuasa di bulan Ramadan itu adalah riwayat berdasarkan makna, riwayat bil makna, kata dia. Sebab itulah apabila riwayat ini bertentangan, satu diriwayatkan berdasarkan makna dia, satu lagi diriwayatkan berdasarkan lafaz dia, kita perlu terjehkan yang diriwayatkan berdasarkan lafaz itu. Jadi itu sebabnya dia menterjehkan riwayat Ibnu Umar yang dikemukakan oleh Muslim. Itu alasannya. Jadi tak tahu riwayat ini riwayat bil makna, riwayat bil lafzi, ini masalah ijtihad. Kadang-kadang dia kata ini riwayat bil makna, orang lain kata tidak bil makna. Yang betul pun, macam di sini bukan bil makna. Dan Ibnu Umar kata sendiri kedua-duanya dia dengar daripada Rasulullah. Takkan bil makna itu. Yang dia dengar itu maknanya lafaz lah. Kedua-duanya dengan lafaz, bukan bil makna. Tapi Hafiz Ibn Hajar kata riwayat ini Bukhari ini bil makna, riwayat Muslim bil lafzi. Mana kira-kiranya di situ dia menterjemahkan lebih istimewa, lebih tinggi kedudukan riwayat Muslim lagi lah kalau begitu. Riwayat Muslim yang mendahulukan berpuasa di bulan Ramadan daripada mengerjakan haji pula adalah riwayat berdasarkan lafaz. Kata dia riwayat bil lafzi, yang merupakan riwayat asal daripada Ibnu Umar, atau ia adalah lafaz Nabi SAW yang sebenarnya. Riwayat asal atau ini lafaz Nabi. Kalau riwayat asal boleh jadi perawi di bawah daripada Ibnu Umar tu meriwayatkan berdasarkan makna.
Yang sebenarnya lafaz Ibnu Umarnya ialah seperti riwayat Muslim itu, yakni sebut puasa dahulu, lepas tu baru haji. Itu kata dia. Sama ada perawi tidak mendengar bantahan Ibnu Umar terhadap orang yang menegurnya kerana beliau telah menyebutkan berpuasa di bulan Ramadan sebelum mengerjakan haji dalam majlis yang lain, atau perawi terlupa lalu berlakulah apa yang dikatakan riwayat berdasarkan makna. Jadi kata dia, Ibnu Umar ada tegur apa ni yang sebut haji dulu tu. Boleh jadi perawi dia tak dengar teguran Ibnu Umar itu, ataupun dia meriwayatkan berdasarkan makna. Riwayat berdasarkan makna adalah sesuatu yang diharuskan penggunaannya oleh jumhur ulama kepada orang-orang yang alim. Riwayat bil makna ni diharuskan. Imam Bukhari termasuk di antara yang berpendapat begitu. Jadi kalau Imam Bukhari ambil riwayat bil makna itu, patutlah tak jadi masalah kepada dia, sebab dia menerima harus riwayat bil makna itu. Apalagi kalau kita mengambil cara Bukhari itu, kadang-kadang dia tinggalkan yang biasa, dia pergi kepada yang lain, ada maksud dia sendiri, ada maksud dia sendiri. Supaya lebih jelas, berikut dikemukakan riwayat Muslim yang dimaksudkan oleh Hafiz Ibn Hajar itu bersama terjemahannya. Jadi inilah yang Hafiz Ibn Hajar terjihkan. Kita terjemah saja. Ibnu Umar meriwayatkan daripada Nabi SAW, baginda bersabda, Islam itu dibangunkan di atas 5 perkara. Pertama, tauhid, yakni mengesahkan Allah. Kedua, mendirikan sembahyang. Ketiga, memberi zakat. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan kelima, mengerjakan haji. Cuba tengok di situ, yang keempat itu berpuasa di bulan Ramadan. Tiba-tiba ada seorang lelaki berkata, haji dan puasa bulan Ramadan. Dia macam tegur Ibnu Umar, sebab dia dengar Ibnu Umar telah meriwayatkan sebut haji dahulu, ataupun orang lain ke, dia dengar orang lain sebut itu. Jawab Ibnu Umar, tidak, puasa bulan Ramadan dan haji. Begitulah aku dengar daripada Rasulullah SAW. Jadi kalau yang ini yang dia dengar, bermakna riwayat yang menyebutkan haji dahulu itu adalah riwayat bil makna, berdasarkan makna. Jadi berlaku yang sepatutnya didahulukan dikemudiankan. Itu termasuk dalam tasarruf perawi, tindakan perawi sendiri. Sebab semuanya dibilang disebut, cuma dahulu kemudian, situ saja bezanya. Itu tak kisah, tak jadi masalah, sebab kesemuanya adalah rukun Islam. Itu yang Hafiz Ibn Hajar pegang inilah. Sebab itu dia kata riwayat Bukhari itu bil makna, sebab Ibnu Umar tegur. Baiklah, Hafiz Ibn Hajar memang seorang yang hebat, diakui. Saya selalu boleh katakan tak tinggal Hafiz Ibn Hajar. Bila menulis selalu tengok. Sebab guru saya kata dulu, kalau nak buat kerja untuk Bukhari, tak baca Fathul Bari, gila. Itu orang gila, tak reti. Jadi yang lain-lain kalau tak nak baca, tak apa lagi, yang itu mesti baca. Mesti baca. Jadi bila kita baca, kita bertemu lah. Kita bertemu apa pandangan orang lain pula, baca yang lain juga baca, bertemu lah. Dan ada ketikanya memang yang Hafiz Ibn Hajar itu lemah, kurang kuat sebenarnya, kurang kuat. Jadi orang lain lebih kuat. Walaupun dia tu dikatakan oleh ulama-ulama kita sampai begitu sekali, macam guru saya kata, kalau nak buat kerja untuk Sahih Bukhari ni tak baca, ataupun nak mengajar tak baca Fathul Bari, itu orang gila, kata dia. Tetapi sikap kita sebagai orang yang belajar, ahli ilmu, tak boleh begitu. Kita tengok orang lain juga, tengok. Jadi mungkin Hafiz Ibn Hajar ada kelemahan dia, sebab dia mula-mula mencetuskan. Jadi orang lain nak bincang tu,
Kalau dia tak macam tu, mungkin orang tak bincang, tak kritik. Bila tak ada kritik, tak berkembang ilmu. Jadi kritik adalah sesuatu yang perlu dalam pengajian. Bagaimanapun bukan seorang dua pensyarah Sahih Bukhari yang mengkritik pendapat Hafiz Ibn Hajar ini, dan kritikan mereka memang wajar, tepat. Bagi mereka, kritikan Hafiz Ibn Hajar itu tidak kukuh kerana beberapa alasan berikut. Jadi kita kena tengok hujah, alasan. Kalau orang lain kuat, kita utamakan dia. Satu, Imam Muslim tidak mengemukakan satu riwayat itu sahaja di dalam sahihnya. Sekurang-kurangnya kalau hadirin dan hadirat yang ada ni, yang ikuti juga kuliah Muslim kita di Bangi, kalau ikut, walaupun Mukhtasar Muslim yang kita baca tu Mukhtasar Muslim, dalam tu dia sebut macam-macam, ada 4 riwayat dikemukakan. Tidak mengambil kira mutaba'at dia lagi yang banyak lagi, tak ambil kira lagi syawahid dia. Yang Ibnu Umar saja dia kemukakan 4 walaupun dalam Mukhtasar. Di situ saya sudah bincang bahawa kedua-duanya betul. Kedua-duanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan makna, lafaz. Tapi Hafiz Ibn Hajar kata yang ini yang sebut puasa ni kemudian itu riwayat bil makna. Riwayat bil lafzinya yang sebut puasa dahulu, haji itu kemudian. Satu, Imam Muslim tidak mengemukakan satu riwayat itu sahaja di dalam sahihnya. Kenapa yang kita nak pegang satu saja? Hafiz Ibn Hajar macam dia tengok satu tu saja, sedangkan yang lain Imam Muslim juga riwayat macam Bukhari ni. Imam Muslim telah mengemukakan 4 saluran riwayat berkenaan daripada Ibnu Umar. Yang pertama dan yang keempat daripadanya mendahulukan berpuasa di bulan Ramadan daripada mengerjakan haji. Yang kedua dan yang ketiga pula mendahulukan mengerjakan haji daripada berpuasa di bulan Ramadan. Jadi apa alasan dia menterjihkan yang ini? Apa alasan? Sedangkan sama-sama dua. Imam Muslim kemukakan itu. Yang kedua, bantahan Ibnu Umar terhadap orang yang menegurnya kerana beliau telah menyebutkan berpuasa di bulan Ramadan sebelum mengerjakan haji di dalam hadis Muslim yang dikemukakan tadi, tidak harus dijadikan dalil tentang Ibnu Umar telah menyalahkan riwayat beliau sendiri yang menyebutkan sebaliknya. Tidak semestinya juga ia menunjukkan Ibnu Umar terlupa. Ada orang kata dia terlupa akan hadis yang pernah diriwayatkannya kepada orang ramai. Kedua-dua riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Umar itu dapat dijamak. Kita boleh pakai kaedah jamak lagi. Sebab kalau kita tak pakai kaedah jamak, kita mungkin kata Ibnu Umar terlupa salah satu. Jadi begitu. Dengan mengatakan beliau sebenarnya bermaksud menyatakan kedua-duanya telah didengar beliau daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekali Ibnu Umar telah mendengar hadis berkenaan sekurang-kurangnya 2 kali. Mungkin pada ketika ini dia dengar Rasulullah dahulukan berpuasa di bulan Ramadan daripada mengerjakan haji. Pada kali yang lain pula dia dengar Rasulullah mendahulukan mengerjakan haji. Boleh jadi begitu. Jadi pada ketika tadi dia nak mendahulukan puasa. Bila orang tegur, dia kata haji dahulu, mungkin berdasarkan dia riwayat dahulu. Dia kata tidak. Yang ni pun dia dengar juga, mendahulukan puasa sebelum mengerjakan haji. Ini pun dia dengar juga. Itu maksud teguran dia. Yang ketiga, mengatakan secara putus bahawa riwayat Ibnu Umar yang dikemukakan oleh Bukhari di dalam sahihnya ini adalah riwayat berdasarkan makna, agak tidak sesuai dengan kedudukan Imam Bukhari yang terlalu tinggi. Jadi adakah patut kita kata Imam Bukhari mentarjihkan di sini riwayat bil makna? Imam Bukhari pun walaupun dia kata harus riwayat bil makna itu memanglah, tetapi
Kalau di hadapan tu ada riwayat bil makna, riwayat bil lafzi, dia sepatutnya mengutamakan riwayat bil lafzi. Kenapa dia tinggalkan riwayat bil lafzi itu, pergi kepada riwayat bil makna? Dia seorang tokoh, mesti ada sesuatu. Jadi kita dengan tokoh, kita tak boleh buat macam orang biasa. Kena mengambil kira. Dia ada perhitungan dia sendiri tu, perkiraan dia sendiri. Apalagi jika dilihat kepada susunan kitab-kitab dan bab-bab di dalam Sahih Bukhari. Bukankah kitab Al-Manasik, yakni kitab haji, menyusul selepas kitab zakah dan kitab shaum, kitab puasa. Kitab shaum pula menyusul selepas kitabul manasik, selepas kitabul haji. Kenapa Imam Bukhari buat begitu? Dia susun kitab dia tu macam tu, seperti dia riwayat hadis ni. Yang ni haji dahulu sebelum puasa. Kenapa dia buat begitu? Mana bagi dia itu asas yang kokoh tu. Dia susun kitab dia pun macam tu. Sedangkan susunan kitab dia tu memang diakui oleh ulama. Dia susun daripada awal sampai akhir. Kenapa dia buat bab ni dulu, lepas tu bab ni, lepas tu bab ni? Kalau kitab yang lebih besar lah, mengandungi beberapa bab. Kenapa kitab ni dulu, lepas tu kitab ni, sampai akhir ulama sudah kaji. Dia kata memang ada kesinambungannya, memang ada kaitan yang rapat. Kalau kita perhati kenapa hidup saling berkait. Kenapa begini, kenapa begini, sampai ke akhir. Adapun kitab Muslim, tajuk tu bukan dibuat oleh dia pun. Dan banyak tempat kita tengok macam tak teratur, seperti Bukhari buat itu. Tak boleh nak kaitkan. Kenapa dia letak di akhir sekali ini? Tak boleh nak kait. Macam kitab tafsir tu paling akhir. Kenapa dia buat kitab tafsir paling akhir? Susah nak kait. Tapi kalau Bukhari tidak, bermakna dia jadikan hadis ini sebagai asas. Yang dia jadikan asas ini malangnya riwayat bil makna. Adakah patut kita kata begitu? Ini siapa ni Imam Bukhari? Penyusunan kitab-kitab mengikut tertib seperti itu jelas menunjukkan Bukhari menjadikan hadis Ibnu Umar yang mendahulukan mengerjakan haji daripada berpuasa di bulan Ramadan sebagai asas pegangannya. Tiba-tiba kita nak kata asas pegangan Bukhari itu hanya riwayat bil makna, hanya riwayat bil makna. Ini kritikan orang terhadap Hafiz Ibn Hajar ni. Memang dia hebat, tapi sikap ulama Islam yang merdeka, yang bebas daripada dulu lagi, memang begitu. Hormat bukan bermakna tak boleh kritik. Kritik itu bukan maksud nak memburukkan dia, merendahkan dia, tidak. Untuk membina, supaya tengok kita hasil daripada kritikan ini apa yang kita dapat. Lagi nampak kehebatan Imam Bukhari. Itu yang kita dapat. Dan sikap terbuka ulama itu. Bukan bermakna orang yang kurang daripada Imam Bukhari ataupun Hafiz Ibn Hajar tak boleh nak kritik dia. Tidak. Sikap ulama kita tidak begitu. Memang betul-betul merdeka. Agak sukar untuk diterima. Imam Bukhari mengutamakan riwayat berdasarkan makna dalam keadaan ada di hadapannya hadis yang diriwayatkan berdasarkan lafaz asal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau daripada seseorang sahabat baginda. Susah kita nak terima. Yang keempat, apa yang tersebut di dalam Mustakhraj Abi Awana ala Sahih Muslim adalah sebalik daripada apa yang tersebut di dalam Sahih Muslim seperti dikemukakan di atas, yang menjadi pegangan Hafiz Ibn Hajar. Kerana di dalamnya tersebut kata-kata Ibnu Umar begini: ij'al siyam Ramadan akhirahunna kama sami'tu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud letaklah puasa bulan Ramadan di akhir sekali, sebagaimana aku dengar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Seperti itu dalam kitab semua ada sebut benda. Dan kalau tengok Mustakhraj Abi Awana ala Sahih Muslim, kita kena faham dulu kitab Mustakhraj itu apa. Kitab Mustakhraj maksudnya satu kitab yang ditulis, disusun berdasarkan satu kitab. Misalnya kitab hadis ni, satu kitab di hadapan. Jadi hadis-hadis itu
dikemukakan dengan sanad yang berbeza daripada pengarang asal. Misalnya Mustakhraj Abi Awanah ni, kitab Muslim di hadapan dia, semua ada hadis Muslim daripada awal sampai akhir dikemukakan, tapi dengan sanad yang berbeza daripada yang dikemukakan oleh Muslim. Itu dipanggil kitab Mustakhraj. Jadi berdasarkan riwayat lain daripada riwayat Muslim itu, ada kalanya di tempat-tempat tertentu dia ada berbeza daripada riwayat Muslim yang asal. Itu penting kita tengok tu. Apa perbezaan macam di sini? Dia ada tambahan macam ni pula ni. Ada macam ni dalam Mustakhraj Abi Awanah. Asasnya Sahih Muslim juga. Cumanya orang kata, apakah sama tarafnya Mustakhraj Abi Awanah ala Sahih Muslim itu dengan Muslim? Tentulah. Semua kata tidak sama. Tidak sama. Lebih lagi Sahih Muslim. Lebih lagi Sahih Muslim. Itulah sebabnya orang bantah ni, kalau yang bawa yang ni Ibnu Salah bantah pula. Walau bagaimanapun ada. Dan ia tak ada sebut macam ni pun, seperti kita sebut tadi, Imam Muslim sebut 4. Memang ada pun riwayat yang mendahulukan mengerjakan haji daripada puasa itu, memang ada. Apalagi mengambil kira yang ini, walaupun ia tidak sesahih Sahih Muslim itu, tapi ada asasnya juga. Walaupun Hafiz Ibnu Salah selepas mengemukakan kata-kata Ibnu Umar ini berkata, ia tidak dapat menandingi apa yang tersebut di dalam hadis Muslim, iaitu yang dikemukakan oleh Hafiz Ibnu Hajar tadi. Tak dapat menandingi yang itu. Sebab Ibnu Umar tegur, bila orang kata nak letak haji dahulu, dia tegur, bermakna yang dia naknya haji itu kemudian. Itu tak boleh lawan yang itu. Tetapi kita tak ingat kedua lagi yang Imam Muslim juga kemukakan betul-betul serupa dengan yang Imam Bukhari ni. Itulah yang saya sebutkan di sini. Jadi yang lebih tepatnya, kedua-duanya Ibnu Umar dengar daripada Rasulullah SAW. Kedua-duanya adalah riwayat bil lafzi. Mengikut Imam Bukhari, dia terjemahkan riwayat Ibnu Umar yang mendahulukan mengerjakan haji sebelum daripada berpuasa. Dia terjemahkan. Sebab itulah dia susun kitab dia, bab dia berdasarkan yang itu. Soal Hafiz Ibnu Hajar nak kata ini riwayat bil lafzi, ini riwayat bil ma'na, itu pendapat dia lah. Kita hormatlah pendapat dia. Tapi kita kena hormat juga Imam Bukhari. Jadi sampai Imam Bukhari ni menjadikan asasnya riwayat bil ma'na itu tak sesuai. Kalau kita katakan dia jadikan asas itu sebab sama kuat kedua-duanya riwayat bil lafzi, itu patutlah. Dan dia pilih yang itu. Adalah alasannya. Itu kritikan para ulama hadis terhadap Hafiz Ibnu Hajar. Hafiz Ibnu Hajar banyak dikritik, saya sebut dah sebelum pada ni, saya sebut sekali lagi, Maulana Tamanna Imadi, seorang tokoh hadis di India, tapi dia meninggal di Pakistan. Jadi kedua-dua negeri itulah, kedua negeri itu. Orang kata ulama Pakistan pun betul juga, orang kata ulama India pun betul juga. Dia kata, kalau saya nak tulis kesalahan Hafiz Ibnu Hajar berdasarkan kenyataan dia sendiri, saya boleh tulis 500 muka surat lebih. Sama macam itulah. Orang alim dia boleh kata begitu. Kita nak cari 20 muka surat pun susah je kan. Dia boleh kata 500 muka surat lebih saya boleh tulis. Itu berdasarkan kenyataan dia sendiri, bukan berdasarkan kenyataan orang lain. Kalau nak tulis berdasarkan kenyataan orang lain, boleh banyak lagi lah. Maksudnya berdasarkan kenyataan dia tu, dia kata perawi ini misalnya dhaif, tiba-tiba di sana dia pakai pula perawi itu. Nak kritik yang macam tu. Saya boleh sebut dalam kitab ni dia kata perawi itu dhaif, kenapa pula dia kata ini sahih, kenapa? Benda-benda macam tu. Boleh 500 muka surat lebih. Tentu sekali yang dia sebut bukanlah merendahkan Hafiz Ibnu Hajar.
Dia pun sangat menghormatinya. Tetapi begitulah sikap terbuka. Kalau dia buat tapi dia tak sempat buat, walau bagaimanapun dalam buku-buku dia dicelah, buku-buku dia yang dia tulis tu memang banyak dah situ pun. Kalau kumpul itu pun banyak dah. Jadi yang dapat ilmu faedahnya ulama ni, kalau dia berkelahi lah kita kata berkelahi kira-kira lah, faedahnya dapat kepada kita kalau kita pandai guna, kita dapat ilmu dia. Jangan pula jadi punca fitnah. Kalau macam tu tak betul lah. Tak kena macam tu. Menerusi hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan Islam dengan sebuah khemah yang lumrah digunakan dalam masyarakat Arab. Jadi dia buat contoh biasalah yang orang selalu tengok, selalu guna. Dia tidak buat contoh istana ke, tidak. Sebab mana ada istananya, dia sendiri pun tak ada istana. Dia buat contoh khemah saja yang mudah. Seperti mana khemah itu tegak dengan satu tiang seri dan 4 pancang di sekelilingnya, begitulah juga dengan agama Islam. Bangunan Islam akan berdiri megah selagi ada 5 rukun yang tersebut di dalam hadis ini. 4 pancang di sekeliling sesebuah khemah menempati 4 lagi rukun Islam selain 2 kalimah syahadat. Kesemuanya bertindak sebagai penyokong dan pengukuh kedudukan khemah. Kalau 1, 2 atau 3 daripadanya tiada, maka khemah itu masih juga ada. Tetapi dalam keadaan lemah dan tidak sempurna. Ada ketikanya ia mungkin terdedah kepada keruntuhan. Ada juga kemungkinan itu. Manfaat sepenuhnya daripada sebuah khemah juga tidak lagi dapat diambil daripada khemah seperti itu. Jika tiang serinya pula tiada, maka pada ketika itu tiada lagi apa yang dinamakan khemah. Dia tak akan tegak terus. Tak ada lagi orang tak nama khemah. Tiada lagi ruang berteduh di bawahnya. Tiada lagi manfaat dan faedah yang dapat diambil daripadanya. Demikianlah juga dengan bangunan Islam. Ia tegak sempurna dan megah dengan kelima-lima rukunnya. Yang seri bangunan Islam ialah 2 kalimah syahadah, iaitu bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Dalam arti kata yang lain, ia merupakan pernyataan kepercayaan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, yakni akidah tauhid, dan kepercayaan kepada kerasulan Muhammad. Kalau rukun asas ini tiada, maka tidak ada apa yang dinamakan Islam itu. Tak ada Islam langsung. Kalau 1 atau 2 daripada 4 lagi rukun Islam yang diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 4 pancang di sekeliling sebuah khemah itu pula tiada, maka bangunan Islam akan menjadi lemah dan tidak sempurna. Dalam keadaan keempat rukun Islam selain 2 kalimah syahadah tidak ada, lebih-lebih lagi lah bangunan Islam itu terancam kepada keruntuhan dan kerubuhan. Perumpamaan yang dibuat Rasulullah SAW ini jelas menggambarkan 2 perkara berikut. 1, apabila seseorang masuk ke dalam khemahnya, selamatlah dia daripada ancaman musuh dalam dan luar. Itu maksudnya. Ia juga terpelihara daripada kepanasan dan kesejukan. Begitulah keadaannya apabila seseorang masuk ke dalam Islam yang sempurna. Dia akan terselamat daripada ancaman musuh dalamannya berupa nafsu ammarah, dan ancaman musuh luarnya berupa syaitan. Dia juga akan terpelihara daripada ancaman neraka, daripada tabaqah nariyah, yaitu azab berupa api dan kepanasan yang sangat dahsyat, dan tabaqah zamhaririyah, yaitu azab neraka berupa kesejukan yang tidak terperi. Maknanya selamat. Kan kita kalau masuk dalam rumah,
tak sempurna, macam mana? Bukan musuh daripada luar, tak perlu musuh daripada luar, dalam tu pun sibuk dah, berkelahi sana, berkelahi sini, dengan isteri pun cukup dah. Dah tak sempurna. Di sana tiris, di sana roboh, di sini tiba-tiba runtuh atas kepala kita, kena kepala kita. Macam-macam tak sempurna, dapur pun tak sempurna, isteri pun sibuk. Itu dalam, bahagian dalam. Kita sendiri pun tak tenang jiwa, tak selesa. Itu dalaman jiwa kita tak selesa. Tapi kalau duduk dalam kediaman yang lengkap, yang sempurnakan selesa, dalaman kita pun tak ada memberontak, tak ada apa ni, tak puas hati, semua puas hati. Yang luar tu lagilah kita boleh kunci selamat kita di dalam tu. Yang luar tak boleh masuk. Itu zahirnya. Jadi terpelihara kita daripada ancaman dalam dan luar. Itulah kalau sempurna. Kalau satu bilik dalam rumah kita tu tak boleh diguna, kurang dah. Begitu juga kalau kemah tadi sebelahnya tak ada pancan dia, tak boleh guna dah sebelah tu. Yang boleh guna sebelah lain, tak sempurna lah. Terpaksa kena fungsi pula bilik tu dengan anak misalnya. Sudah tak selesa. Begitulah juga dengan yang ini. Jadi ancaman dalam dunia, kalau kita tengok bila duduk di luar rumah apa, kita akan panas, kena cahaya matahari, atau cuaca yang panas, atau sejuk boleh jadi juga. Terutamanya yang macam di negeri kita ni tak terasa kan perbezaan tu sangat. Terasa panas lah, lebih sedikit. Tapi kalau sejuk tu tak terasa sangat. Kalau di negeri-negeri yang sejuk, memang sejuk semua. Nak selamat daripada panas dan sejuk ni, kena masuk dalam ni, dalam rumah. Di mana-mana pun begitu. Terutamanya macam sekarang ni. Kalau zaman dahulu pun begitu. Kalau tak ada aircon apa semua, orang duduk dalam rumah tak boleh berjalan ni, panas ni, kena angin dia lebih pedih. Musim panas pun pecah juga muka, tangan. Musim sejuk pun pecah juga muka, tangan, bibir. Begitu keadaannya di negeri-negeri yang empat musim, yang berbeza-beza cuaca dia tu. Jadi nak selamat daripada tu, orang duduk dalam rumah, orang tak keluar tengah hari. Sebab itu Rasulullah SAW berhijrah tengah hari. Orang duduk dalam rumah, senyap. Malam baru hidup, malam. Sebab sejuk. Di negeri yang ada musim panas. Baiklah. Jadi kedua-dua ni sebenarnya azab neraka yang disediakan untuk manusia yang derhaka kepada Allah SWT, dia ada dua bentuk. Di dalam hadis, dalam Quran disebut, satu berbentuk panas, yang kedua sejuk. Nak selamat di neraka tu daripada panas dan sejuk, apa jalannya? Dengan cara kita masuk dalam Islam, di bawah khemah Islam tadi, atau bangunan Islam, baru selamat. Dalam tu, kalau macam sekarang ni dalam rumah ada aircon, kalau musim panas pun tak terasa. Sama saja kepada dia. Kalau musim sejuk, dia ada heater dalam rumah dia, heater. Jadi panas, selesa macam biasa saja, tak terasa. Begitulah keadaan orang yang duduk dalam Islam ni, dia selesa, sentiasa selesa, selamat, terpelihara. Jadi begitu juga besok bila ada azab itu, kita tak kena. Sebab kita sudah terpelihara, berada dalam keadaan yang terpelihara daripada dunia ni, membawa ke sana. Jadi itulah maksudnya, kalau kita nak selamat di akhirat nanti daripada azab panas berupa kepanasan, orang panggil tabaqah nariyah. Sebab neraka tu dia ada banyak lapisan, ada yang panas, ada yang sejuk, macam sekarang ni dalam dunia. Jadi itu sebagai peringatan kepada kita supaya fikir perkara akan datang, untuk kita menyelamatkan diri kita daripada keadaan itu macam mana. Kalau dalam dunia kita cari rumah, masuk dalam rumah tu selamat kita. Baik, kalau untuk akhirat kita nak macam mana? Rumah tu selamat lah. Rumah tu setakat dunia saja, dia akan hancur ada kalanya sebelum kita mati lagi. Kalau tidak, kiamat hancur semuanya.
Di mana kita nak berlindung? Untuk berlindung, faedahnya kita dapat di akhirat, masuk Islam. Itulah dapat selamat. Yang kedua, komponen bagi sesuatu benda atau perkara terbahagi kepada dua bahagian. Yang menyebabkan kewujudannya, orang panggil juzuk muqawwim dalam istilah. B, yang menyempurnakannya, yakni juzuk mukammil. Juzuk mukammil, komponen daripada bahagian A kalau tidak ada, nescaya tidak akan wujudlah sesuatu benda atau perkara. Dalam perumpamaan yang diberikan Rasulullah SAW itu, kesaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah merupakan komponen daripada bahagian A, atau ia merupakan juzuk muqawwim bagi agama Islam. Seseorang tidak akan dikira beragama Islam sekiranya komponen itu tidak ada padanya. Sementara 4 rukun selainnya pula merupakan komponen daripada bahagian B. Seseorang yang tidak menegakkannya tetap dikira beragama Islam jika komponen pertama telah ada padanya, meskipun Islamnya itu tidak sempurna kerana ketiadaan penyempurnanya. Itu yang kita kena faham. Apa sebab dia buat perbandingan begitu? Perbandingan dengan kemah, ringkasnya nampak kemah tu sesuai dengan orang pada masa tu, dia mudah dapat. Tapi maksud dia tu sangat dalam, sampai ke lubuk hati kita. Kalau kita renungi, memang begitulah. Jadi juzuk muqawwim macam kita lah, gabungan kita sebagai manusia yang berguna lah dalam hidup ni. Ada faedahnya hidup kita. Orang panggil manusia yang hidup. Nak apa? Dia nak tubuh. Kena ada tubuh. Tak ada orang yang hidup tanpa tubuh kasar ini. Dan dia kena ada nyawa, baru sempurna. Itulah yang membentuk kejadian seorang manusia yang hidup. Itu juzuk muqawwim yang membentuk dia. Tangan itu bukan juzuk muqawwim. Apalagi kalau nak kata rambut, itu bukan juzuk yang membentuk hakikatnya. Bila tak ada tu tak ada dia. Bukan begitu. Tapi ia adalah penyempurna. Misalnya kalau tak ada tangan, mati ke orang tu? Tak mati. Tapi sempurna? Tak sempurna. Tak ada gigi saja. Memang tetap dia hidup, boleh berurusan, pergi mari boleh, tapi tak sempurna. Begitulah. Kalau tak ada nyawa, langsung tak ada, tak boleh buat apa. Itu contohnya. Atau dalam contoh lain, sebab kita sebut benda atau perkara, misalnya sembahyang, kan ada rukun. Rukun tu kalau tak ada sembahyang tu tak jadi terus. Itulah juzuk muqawwim. Juzuk muqawwim. Juzuk mukammilnya, itulah yang sunat-sunat, macam-macam pula bentuk sunat itu kan. Tak ada, itu ada sembahyang, sah, tetap sah. Cuma sempurna kan? Tak sempurna. Itulah orang panggil juzuk mukammil. Dalam Islam ni pun begitu juga. Dengan sebab itu, kenapa orang itu tak sembahyang, tak puasa, tak begitu begini, kita tetap kena kata dia Islam. Jangan kata dia kafir. Selagi ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selagi ada itu, jangan kebumikan dia. Dia hidup lagi tu. Dia hidup lagi walaupun dia terlantar 2 tahun, tak celik mata. Kita jangan bawa dia ke kubur. Nanti kita tanam dia pula dia macam tu. Tak boleh, dia ada lagi nyawa, hidup lagi. Selagi hidup tak boleh dikebumikan. Jadi begitulah juga orang yang ada syahadah, yang hidup, dia Muslim, cuma Muslim yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna. Kalau tak ada yang lain-lain. Tapi kalau tak ada yang ni, tak ada langsung, tak ada nyawa, tak ada. Tak ada beza dengan patung. Tubuh manusia, tubuh kasar dia, tak ada beza dengan patung.
Begitulah dengan yang lain-lain. Itulah maksud juzuk muqawwim, juzuk mukammil. Orang panggil juga, kalau kita tengok dalam setengah-setengah kitab tu, dia kata juzuk mukawwil, bukan muqawwim, tapi mukawwil, benda yang sama saja. Kalau juzuk mukammil, ada juga dia sebut juzuk mutammim, sama juga, benda yang sama. Jadi itulah yang kita kena faham tentang agama ni, yang asasnya yang mesti ada itu. Sebab itulah bila orang dah masuk Islam, kena mengucap. Kena ucap, itu yang pentingnya. Bahkan orang yang sudah Islam pun lama tak cukup syaratnya, tak pergi haji pun, mati begitu saja. Yang lain-lain tu tak mesti ada. Tak mesti ada. Yang ni mesti ada. Tapi untuk kesempurnaan Islam, dia kena ada semua lah. Kena ada semua. Para ulama berpendapat walaupun rukun Islam itu hanya 5, jadi kita nampak ringkas sangat 5 saja. 5 ni saja ke? Banyak lagi dalam hadis yang lain. Selain daripada itu dia sebut apa-apa yang lain-lain yang dibawa oleh Rasulullah. Itu. Baik, kalau tak ada yang itu pun, kalau kita perhati yang 5 ni saja pun cukup dah sebenarnya. Sebab nak jadi asas jika rukun kan, dia mesti kena hebat, mesti kena kukuh. Kalau kita kaji dalam lagi, memang apa hebat sangatlah. Dia merangkumi dah sebenarnya. Walaupun rukun Islam itu hanya 5, tetapi secara simboliknya ia merangkumi hampir ke semua ajaran Islam yang lain. Bukan bermakna nak suruh kita buat yang 5 ni saja, yang lain tidak. Tidak. Kalau kita faham betul-betul, maksudnya yang lain-lain itu juga. Ajaran Islam itu secara keseluruhannya mungkin berupa ucapan atau tidak. Kalau kita perhatikan, kalau berupa ucapan, maka sudah termasuk dalamnya ucapan 2 kalimah syahadat. Jadi kita zikir la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, dan lain-lain lagi, itu ucapan. Ada makna ke tidak ucapan itu? Ada arti ke? Kau sia-sia saja? Tidak. Setengah-setengah ucapan itu, bila saja kita ucap, Allah SWT jadikan pokok-pokok taman dalam syurga untuk kita. Satu kali kata subhanallah, gini jadinya. Satu kali kata begini, gini jadinya. Kita yang tanam sendiri, tapi kita tak sedar. Itu kesannya. Itu dalam hadis diceritakanlah. Kalau begini dapat begini, kalau begini dapat begini. Yang kita buat tu dengan ucapan, dengan dakwah, dengan baca Quran, dengan apa itu. Itu berupa ucapan. Kalau bukan berupa ucapan, mungkin ia merupakan perbuatan atau tidak. Kalau tidak ucapan, mungkin ia berupa perbuatan atau tidak. Tidak buat apa. Kalau bukan perbuatan, sudah termasuk dalamnya puasa. Bukan perbuatan, tak ada buat apa, tinggal saja. Tak ada kena makan. Kalau makan tu sudah jadi perbuatan. Ni kalau kita puasa, kita tidur sepanjang hari, tak ada buat apa pun. Jadi puasa tu sah. Walaupun kita tak sembahyang sekalipun, puasa tak sah. Tak sembahyang, dosa itu cerita lain. Cerita lain. Itu nota baru sampai. Jadi kita tak buat apa pun sia-sia, kau saja. Bukan, ada pahalanya. Misalnya kita kata kita tak minum arak, tak minum. Jadi tak minum arak tu kalau dengan niat sebagai orang Islam kerana mengikut perintah Allah, jauhi larangan Allah, ada faedahnya, dapat pahala, bukan saja-saja. Padahal kita tak buat apa, kita cuma meninggalkan. Jadi meninggalkan itu sudah masuk dalam puasa. Jadi kadang-kadang meninggalkan itu dikira sebagai ibadat juga. Tidak berzina, boleh kalau nak berzina. Tidak minum arak, boleh kalau nak minum arak.
tidak itu, tidak ini, banyak kan anak buah. Tak perlu buat, duduk diam saja, tengok saja, tapi tak buat. Boleh pahala, boleh pahala, bukan sia-sia. Macam puasa lah, tak ada buat apa, tinggal saja benda-benda yang dilarang, jadilah puasa, dapat pahala. Jadi itu berupa dalam bentuk tidak ada buat apa-apa, tinggalkan saja. Itu berapa panjang kalau kita tengok ajaran Islam ni, dia termasuk dalam yang itu. Berapa banyak sudah termasuk dalam puasa. Kerana dalam berpuasa seseorang tidak perlu melakukan apa-apa. Yang diperlukan ialah meninggalkan makan, minum dan beberapa perkara yang lain. Kalau ia berupa perbuatan pula, maka salah satu daripada 3 bentuk perbuatan berikut tidak akan terkeluar. Kalau berupa perbuatan tindakan, dia tak boleh lari daripada 3 keadaan. 1, perbuatan yang melibatkan tubuh badan semata-mata. Yang melibatkan tubuh badan semata-mata. Sembahyang sudah termasuk di dalamnya. Ini melibatkan tubuh badan, tak perlu keluar duit untuk nak bersembahyang. Bukan macam agama lain, macam agama Hindu, misalnya kena beli bunga dulu, kena beli buah-buah dulu, nak bawa pergi kat berhala. Itu nak beli tu kena guna duit kan. Ini tak ada apa. Benda yang di luar lah, kita kata kena beli juga kain, kamu nak pakai kita kena telanjang. Itu lain cerita lain, itu yang mesti dah. Tapi macam mana dia tutup aurat juga, dia pakai juga pakaian, tak kira yang itu. Itu yang asas. Kalau tidak beragama dia berpakaian juga, yang itu tu tak kira. Kira yang lebih daripada itu, tak perlu belanja. Itu sembahyang sudah termasuk di dalamnya. Banyak lagi lah yang lain-lain berupa perbuatan yang melibatkan tubuh badan kita saja. Tak kena bayar, tak ada apa. Kita tolong orang, angkat barang, tolong pimpin dia melintas jalan. Perbuatan saja dengan tubuh badan kita. Atau kita menyelamatkan seseorang dengan pergerakan tubuh badan kita, selamatkan dia daripada lemah. Itu perbuatan, pergerakan. Tak ada apa ni, melibatkan harta benda. Sia-sia ke kita buat? Tidak sia-sia, dapat pahala. Cuma kadar masing-masing lah. Sembahyang itu yang paling utama. Yang lain-lain mana berupa perbuatan termasuk dalam sembahyang. Ini semua dipanggil perbuatan taat kepada Allah, menurut perintah Allah. Pada hakikatnya itu tolong orang yang susah, pergi ziarah orang sakit, tak bawa duit pun tak apa, tak bagi buah-buah pun tak apa, pergi saja, dapat pahala dah. Itu dengan perbuatan tubuh badan kita. Perbuatan yang melibatkan harta benda semata-mata sudah termasuk di dalamnya zakat. Zakat tak perlu kita pergi pun kirim dengan orang lain, bila dibagi boleh selesai juga, tidak kata pergi sendiri. Ataupun arahan saja, keluarkanlah, bagi, bukan dia bagi pun, boleh, sebab itu harta benda dia. Dan kanak-kanak pun dia tak cerdik lagi, tapi dia ada harta, dia kaya, dia kena keluar zakat harta dia. Padahal orang lain yang uruskan segala-galanya, sebab dia berkait dengan harta semata-mata. Sudah termasuk di dalamnya zakat. C, perbuatan yang melibatkan tubuh badan dan harta benda. Gabungan dua tu sekali. Ibadat haji termasuk dalam bahagian ini. Jadi itulah di sebalik 5 rukun itu sebenarnya sudah terkandung ajaran Islam semua sekali. Jadi walaupun sebut 5, ya, bukan terhad dengan 5 itu saja, tetapi 5 itulah yang asasnya. Jihad tidak disebut Rasulullah SAW sebagai rukun Islam kerana sifatnya berkala atau kerana ia bukan merupakan fardu ain, yakni sesuatu yang wajib atas setiap orang Islam.
Tidak begitu. Kalau tak cukup syarat dia, tak boleh bukan. Itu sebab tak termasuk. Padahal kedudukannya sangat penting juga dalam Islam. Dalam hadis-hadis disebut sebagai sesuatu yang istimewa. Kadang-kadang bila ditanya apa amalan yang terbaik, dia kata jihad fi sabilillah. Dia tak sebut sembahyang, sebab ada ketikanya itu yang paling diperlukan. Itu yang paling diperlukan. Baiklah, itu hadis yang kita baca sebelum ini. Hadis ini kena ingat, jangan orang kata hilang punca. Bila kita baca jauh-jauh, pergi jauh ni hilang punca. Imam Bukhari sebut di bawah apa ni, bawah bab apa ni tentang iman, tiba-tiba dia bawa hadis rukun Islam. Itu kan kena ingat apa maksud Imam Bukhari buat begitu. Sepatutnya di bawah dia tajuk tu biar berkenaan dengan Islam lah, barulah sesuai ni hadis ni. Ataupun kalau iman, bawa lah rukun iman, kan memang ada hadis pun. Imam Bukhari memang tahu, tapi dia tak bawa yang itu. Kenapa dia bawa yang ini? Itu jangan lupa itu punca, jangan hilang punca. Itu kena ingat apa maksud. Sebab kita belajar Bukhari ni, hadis tu betul lah, hadis tu semua ada dalam kitab anda pun ada hadis ni. Tapi cara Bukhari susun tu, kenapa dibuat begitu? Nampak lari tu tak sesuai. Sepatutnya dibawa bab iman ini, hadis-hadis tentang iman lah. Ini bawa hadis tentang Islam. Yang dia nak cerita kita telah sebut dah dahulu di bawah tajuk bab ni, apa maksud dia buat begini. Lepas tu hadis ni kenapa. Sebelum ni kita sudah bincang dah yang itu. Ini dapat kita lihat pada nota 104, ada dalam nota ini juga. Apa sebab Imam Bukhari buat begitu? Saya rasa tak perlu diulang. Mana yang tak sempat dulu, kalau nak tengok rakaman pun insya-Allah sudah ada rakaman ini. Jadi tengok di situ lah apa maksud, barulah kita faham Imam Bukhari ini memang hebat. Kenapa orang akui dia? Kadang-kadang kita tengok orang yang hebat, orang yang lebih ni, dia buat tidak seperti yang zahir. Bahkan sebaliknya kita nampak macam perlawanan. Sebenarnya tidak ada perlawanan. Kena perhati, renung baik-baik. Hadis itu sudah ada disebutkan. Baiklah, bagaimana hadisnya? Di sini. Kembali kepada hadis 166. Antara pengajaran dan panduan yang terdapat di dalam hadis ini ialah, ini antara ya, bukan mana tak boleh tambah, ini antara. Sebab hadis ini kalau kita pandai, lagi lama kita biasakan diri dengan hadis ini, kita akan nampak daripada satu hadis itu berapa banyak manfaat, pengajaran yang kita boleh keluarkan banyak. Itu terpulang kepada masing-masing. Tapi jangan pandai sangat. Nanti jauh sangat lari ya. Tak betul juga macam tu. Jangan lari lah, biar ada alasan. Misalnya kita kata yang pertama, di mana? Di sini. Tengok di sini bahagian ni. Ada, kita boleh sebut begitu. Itu cara yang betul. Begitulah kesimpulan yang dibuat oleh ulama-ulama daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara, kalau di antara bagi saya ya, yang selalu tengok kitab Syarah Bukhari ni, sekadar berkongsi pengalaman lah. Dalam banyak-banyak syarah tu yang paling banyak menyebutkan ini, kesimpulan ini. 1, 2, 3 dia buat begitu. Umdatul Qari. Itu syarah Bukhari. Fathul Bari pun tidak banyak kadang-kadang. Kadang-kadang lebih banyak, dia ada beza lah. Tapi secara umumnya Umdatul Qari. Kalau yang lain-lain kadang-kadang tak sebut, satu pun tak sebut. Jadi kita macam tak dapat kesimpulan dia tu. Pengajaran yang sekurang-kurangnya kalau kita tak ingat yang lain, yang ini kita ingat. Inilah yang kita nak guna, yang kita nak amalkan, yang kita nak aplikasi dalam kehidupan kita ini.
Yang pertama, rukun Islam ada 5 kesemuanya. Satu daripadanya merupakan juzuk muqawwimnya, yakni komponen yang menentukan ada atau tiadanya Islam seseorang. Dan yang 4 lagi itu adalah juzuk mukammilnya, iaitu komponen yang menyempurnakannya. Ini kena ingat. Sebab itulah dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ada syahadah saja itu sudah Islam. Walaupun yang lain tak ada, kita tak boleh kata dia tidak Islam. Bahkan dalam perang pun kalau dia kata itu, kita tak boleh dah bertindak membunuh dia, tak boleh. Salah kita, salah besar. Walaupun kita kata dia menipu, tak boleh, kita tak tahu hati dia. Ini berkait dengan hati. Tapi kita tahu dia tu sudah terima ke tidak daripada ucapan. Bila dia sebut itu, tak boleh, sebab dia Islam. Jadi dengan tidak ada yang lain itu tidak menghilangkan Islam dia. Islam tetap Islam, cuma tidak sempurna. Yang kedua, 5 perkara yang tersebut di dalam hadis ini semuanya adalah fardu ain, yang wajib ke atas setiap orang Islam melaksanakannya. Itu pun bergantung kepada cukup syarat lah. Kalau cukup syarat, kena lah. Kalau tidak, tak kena juga. Jadi Allah SWT ni kan baik. Allah SWT ni maha mengasihani hamba-hambanya, maha mengetahui hamba-hambanya. Dia tahu orang ni nak pergi buka sangat, nak pergi, tapi tak berupaya. Dia susah, dia orang susah, jadi tak wajib atas dia. Tak wajib atas dia. Begitu juga dengan sembahyang sekalipun, yang semua orang boleh buat kira-kiranya, tapi kalau dia gila, tak ada kewajipan itu. Ada kewajipan itu. Kena qadha ke? Kalau ketika dia sedar pula, tak perlu, sebab dia gila. Pada masa tu tak wajib atas dia, nak qadha apa? Jadi bila wajib, cukup syarat. Bila cukup syarat, ya kenalah. Kalau tidak, tak kena. Dia ada banyak lagi pilihan. Itulah yang kita perlu belajar Quran. Misalnya puasa, ya memang fardu ain, tapi kalau dia tu ada penyakit, tak boleh. Kalau lapar lama sedikit, tak kena puasa. Dia ada keluasan dalam Islam, walaupun fardu ain, walaupun rukun. Apa lagi yang lain-lain, banyak lagi pertimbangannya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada selalu jalan keluar dia. Ada selalu, sentiasa ada. Kalau di sini, kalau lemah macam mana? Ini kepada orang yang tidak mampu, bagi fidyah, bagi makan kepada satu orang miskin untuk satu hari. Jadi di sebalik pengajaran itu banyak faedahnya pula kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Yang ketiga, walaupun rukun Islam pada sebutan dan pada zahirnya hanya 5 sahaja, namun secara simboliknya ia merangkumi hampir ke semua ajaran Islam yang lain. Seperti kita sebut tadi. Sebab tengok dari sudut ni, cuba perhati dari sudut ni, ada semua. Yang keempat, keharusan menggunakan perkataan Ramadan sahaja, bukan bulan Ramadan. Sebab ada ulama pertikai, dia kata untuk bulan Ramadan tak boleh guna Ramadan saja, sudah guna bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Tak boleh guna Ramadan saja. Dia kata sebegitu. Kalau kita tengok hadis ni kan guna Ramadan saja, tak ada guna bulan. Jadi kita tak boleh kata dari bulan Ramadan dalam Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Tengok dia guna syahrul Ramadan, bukan Ramadan saja. Tak boleh kita kata begitu. Kita tengok juga hadis, banyak Nabi SAW sendiri guna Ramadan saja. Berpuasa, dia kata saumu Ramadan atau siyamu Ramadan. Dia tidak sebut syahri, bulan, tak ada sebut. Jadi Rasulullah SAW lah orang yang paling tahu. Kita belajar dengan dia lah. Kalau salah, mesti dia tak guna. Menunjukkan boleh tak guna, nak guna pun boleh.
apa. Yang kelima, keharusan mentakdirkan erti-erti yang sesuai daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak jelas dan atau ringkas. Perkataan 5 khamsin misalnya tanpa tamyiz harus ditakdirkan dengan rukun, asas, tiang dan lain-lain sebagai tamyiznya. Jadi kalau kita perhatikan dalam hadis ini kan, kalau kita tengok muka surat 160 tu, bunyal islamu ala khamsin, Islam itu dibina, dibangunkan di atas 5, dia sebut. Jadi 5 apa? Takkan kita nak tanya 5 saja, 5 apa? Orang akan tanya lah mesti. Jadi kita boleh takdirkan macam yang kita buat kan. Sebetulnya Islam itu dibangunkan di atas 5 perkara. Saya buat bukan dalam kurungan pun, tak perlu kurungan, sebab jelas mesti kena ada 5, mesti ada sesuatu. Apa? Kita pilihlah yang sesuai. Itu kita sudah bincang pada nota 105 dahulu. Di situ cuba tengok. Kalau khamsin, apa sepatutnya? Kalau khamsatin, ada juga riwayat khamsatin 5 juga. Kalau kita bahasa Melayu senang 5, tak ada, tak kira dah apa-apa, sama 5. Dia tak boleh. Kalau begini kena khamsatin, kalau begini kena khamsin. Susah. Kena fikir tu sampai nak guna bahasa tu. Kalau kita bukan Arab, kita fikir kita nak guna ni yang mana ni, kena fikir. Kecuali kalau kita tu sudah betul-betul mahir jadi daging darah dah, dengan sendiri mudahlah guna tu. Kalau di sini kita guna khamsin, di sini guna khamsatin, bukan khamsatin saja. 10 pun sama juga. Asyaratin kena guna begitu. Di mana nak guna yang ini, di mana nak guna yang ini. Itu kena tahu. Jadi untuk kita kata 5 perkara, kenapa kita kata 5 perkara? Apa yang kita takdirkan sebagai tamyiz dia tu? Itu kena tahu. Kalau tidak, tak boleh terjemah sembarangan seperti hati itu, tak boleh. Mesti ada perkiraan itu. Macam saya sebut 5 perkara. Kenapa? Tengok dalam cara tu ada lah. Kalau khamsatin pun ada juga makna perkara, kalau khamsin pun ada juga makna perkara. Kita pilih itu yang terbaik. Senang. Kalau pilih yang lain 5 tiang bukan semua tiang. Kalau khamsatin tak sesuai pula misalnya, tak sesuai pula. Jadi itu kena fikir semua. Dan setiap yang kita fikir untuk menyelesaikan benda ini bukan saja-saja. Kalau ikhlas kerana Allah, dapat pahala. Dapat pahala. Fikir yang Rasulullah sebut, fikir. Nak menyelesaikan, nak bagi jelas. Dia sebut 5 apa? Nak bagi jelas. Sebab itu buat kerja benda-benda macam ni pun ada pahala. Semua ada pahala. Itu kelebihan orang Islam. Nabi SAW kata, kalau buat benda baik, kalau terkena duri pun di tengah jalan, ataupun tayar kereta kita pancit dan sebagainya, semua ada pahala. Bukan sia-sia. Sakit pun ada pahala. Ataupun menghapuskan dosa. Itu kelebihan orang Islam. Ini ya. Yang keenam, penyaksian terhadap kebenaran para nabi, rasul, malaikat dan lain-lain. Di samping penyaksian terhadap kebenaran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diperlukan. Kerana di sebalik seseorang menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, berarti ia juga menerima segala ajaran yang dibawa baginda sallallahu alaihi wasallam. Makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu dalam itu sudah terkandung. Kita kata kenapa tak ada sebut sini? Apa ni? Penyaksian, aku bersaksi bahawa malaikat itu ada, malaikat Jibril misalnya ada. Aku bersaksi bahawa kitab Quran itu kitab yang benar, datangnya dari Allah dan sebagainya. Banyaklah lagi yang lain. Kenapa tidak ada kesaksian itu? Padahal itu yang kita kena percaya juga. Saksi adanya hari akhirat, adanya dosa pahala. Banyaklah kalau nak kira begitu. Jadi sebenarnya sudah termasuk dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita menyaksikan begitu, bermakna kita terima
kita percaya apa yang dia bawa tu kita ikut, benar. Terus sudah termasuk dalam tu. Jadi sebab itulah kalau nak bincang rukun ini saja, syahadah ini saja pun panjang. Syahadah ini saja pun sudah cukup untuk kita faham betapa hebatnya Islam itu, betapa luasnya makna dia apabila kita mengambil kira tuntutannya, hakikatnya, maksudnya. Luas sangat. Yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali membuat perumpamaan untuk sesuatu prinsip agama yang dikemukakannya. Tujuannya ialah untuk mendekatkannya dengan pemikiran orang ramai dan memantapkan lagi kefahaman mereka tentangnya. Jadi selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat perbandingan, perumpamaan dalam menyampaikan ajaran Islam. Maknanya perumpamaan, perbandingan ini suatu perkara yang menarik, suatu perkara yang menarik. Macam dia buat macam contoh kemah tadi, binaan tadi, satu tiang, 4 panjang dia tu, itu cukup menarik. Dia buat begitu. Dan banyak lagi yang lain-lain. Allah SWT pun buat begitu. Banyak perbandingan, perumpamaan dia buat. Sebab itu mudah nak faham. Macam hadis yang akan datang, yang kita akan baca, hadis tentang al-haya'u syu'batun minal iman. Al-haya' al-iman bid'un wa sittuna syu'batan. Misalnya ada cabangnya sebanyak sekian-sekian cabangnya. Dan ini cabang besar. Apa makna dia? Cabang tu pada dia buat perbandingan bila disebut gitu kepada orang yang mengetahui bahasa Arab, dia nampak pokok. Dia umpamakan dengan pokok. Itu semua perumpamaan, perbandingan. Sehingga ulama-ulama asingkan hadis-hadis Rasulullah yang mengandungi perumpamaan, perbandingan ini dia asingkan. Dia buat kitab yang berasingan supaya mudah kita nak cari. Banyaklah masing-masing fikir apa nak bagi sumbangan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia fikir tengok ini, dari sudut dia nak kumpulkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, ucapan dia, bukan ucapan dalam hari Jumaat suruh khutbah dia saja, ucapan dia pada ketika lain. Sebab ada yang dia bercakap biasa kan, ada yang dia berucap, dia kumpulkan ucapan saja. Tengok dari sudut ni, itu menarik. Sebenarnya benda ni dalam bahasa kita kurang. Kena pertingkatkanlah buat orang yang mahir menterjemah tu, kena pertingkatkan. Sebab yang saya tengok kalau dalam bahasa Urdu misalnya, hebat, dia buat buku yang berasingan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai peniaga, dia asing-asingkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli politik misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, dia kumpulkan hadis-hadis, bincang pasal itu saja. Banyaklah yang seumpama itu. Kemudian kalau hukum Islam pula dibahagi-bahagikan, asing-asingkan. Hukum, kanun, kesaksian dalam Islam, kanun ini, undang-undang ini, undang-undang ini, dia asing-asingkan. Kemudian dia buat perbandingan, itu sangat menarik. Kehidupan, ekonomi, keuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam mana, dibincangkan dalam buku yang berasingan. Bagaimana diplomasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua jadi panduan itu yang lengkap. Kalau ada buku-buku macam ni, baru orang nampak. Salah satu bahasa yang paling banyak mengandungi sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak boleh lawan, bahasa Urdu. Dia bahagi-bahagikan pula begitu. Sangat menarik.
Yang ke-8, kadang-kadang sesuatu ini jadi ringkas tak terbaiki baiki sendirilah. Kadang-kadang sesuatu hadis berbeza kedudukan lafaznya daripada segi dahulu kemudiannya. Dan punca kepada perbezaan itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sebabnya apabila diteliti, tidak kerana lain melainkan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menarik perhatian umatnya kepada sesuatu perkara penting di sebaliknya. Macam tadi kan hadis ni dahulukan mengerjakan haji daripada berpuasa di bulan Ramadan. Nabi sendiri kita bagi saya lah, kita timung itu lebih baik daripada ini. Satu ni riwayat bil lafzi, ini riwayat bil makna, macam Hafiz Ibn Hajar kata tu rasanya tidak sesuai di sini. Di tempat lain mungkin memang ada pun macam tu, memang ada, tapi kalau di sini tidak. Kedua-duanya adalah riwayat bil lafzi. Sebab mungkin sekali Rasulullah SAW beberapa kali sebut benda ni. Tidak mustahil, sebab ini rukun. Jadi rukun banyak kali lah kena sebut. Jadi pada kali ini dia sebut gini, pada kali ini dia sebut gini. Tetapi kepada kita kena ingat yang Rasulullah sebut, dan kebetulan bukan dia tak ingat, tak. Dulu kemudian kita kena fikir apa sebab? Mungkin ada hikmah di sebalik itu. Macam kita tengok tadi, memang ada pun. Bila kita renungi, kita perhatikan, kita kaji, baru nampak. Dan nak menentukan ini riwayat bil lafzi, riwayat bil makna, itu agak sukar. Tengok Hafiz Ibn Hajar, dia kata ini riwayat bil makna, ini riwayat bil lafzi, padahal orang lain kata tak, kedua-duanya riwayat bil lafzi. Dia pun yalah, bagi orang lain kata salah lah, dia tak betul lah, dia tersalah lah. Tapi tersalah pun dia tak boleh alim macam tu berapa lama. Penatnya berapa lama. Hasil kajian dia, ijtihad dia lah tu. Kemudian kalau salah, dapat pahala juga, bukan berdosa dia. Bukan berdosa, dapat pahala. Cuma pahala satu. Kalau betul dapat dua. Itu yang Nabi SAW kata. Sebab itulah ulama-ulama Islam ni, bila cuba kita tengok dalam sejarah, bila Islam datang, ilmu jadi maju, umat Islam jadi pelopor, umat Islam jadi pusat, negara-negara Islam jadi pusat ilmu mana-mana pun. Cuba tengok dalam sejarah. Kenapa? Sebab itulah, sebab hadis itu, man ijtahada fa asaba falahu ajrun wa in akhta'a in akhta'a falahu ajrun wahid wa in asaba falahu ajran. Misalnya hadis yang seumpama itu kan, kalau orang yang berijtihad, dia salah, dia dapat satu pahala. Kalau betul, dapat dua pahala. Begitu. Kerana ada hadis itulah umat Islam ini berlomba-lomba mencari ilmu, mengembangkan ilmu, buat kajian, menulis, sehingga tak ada dalam sejarah dunia ni orang nak boleh lawan orang Islam dari segi penulis. Tak boleh. Contohnya Hafiz Ibn Hajar ni, walaupun dia macam kata tadi lah, bukan bermakna kita sanjung dia lebih, dia sunyi, terlepas daripada salah silap, tidak. Tapi salah silap dia tu pun ada asas dia, cara dia. Kita misalnya Hafiz Ibn Hajar saja, mana cuba cari dalam dunia lain, tak kira agama apa, daripada dahulu sampai sekarang, boleh tak lawan macam dia? Ada seorang? Tak ada. Sampai sekarang ni tak boleh kemuka macam dia. Dari segi karangan, dari segi bilangan karangan ni tak boleh. Tak ada. Walaupun orang kemudian ni ada kemudahan, ada kesenangan, kitab ada cukup, tak boleh. Ini yang lebih orang Islam. Ini yang lebih. Lepas tu kalau kita tengok sejarah Islam dulu kan, ulama-ulama Islam ni ada yang boleh pelbagai ilmu, macam-macam ilmu, dan dia tulis macam-macam. Macam tadi ada yang tanya macam tentang muzik apa. Memang ulama-ulama Islam hebat, dia tulis tentang muzik pun ada buku dia. Macam mana dia? Ada ke orang lain macam? Tak ada. Bacalah sejarah. Satu orang macam-macam ilmu dia, dan dia boleh tulis buku hebat-hebat, jadi rujukan dalam falsafahnya, dalam politiknya, dalam hukumnya, dalam muziknya, dalam ilmu bintangnya, macam Ibn Rushd itu serba boleh tu. Ulama serba boleh. Kalau nak tengok dalam fiqh, dalam hadis, tengok Bidayatul Mujtahid, bukan main, hebat.
Kalau nak tengok dalam falsafah, dia tengok tahafutnya misalnya, bukan main hebat. Dalam muzik, dalam itu dia ada tulis. Mana ada dalam dunia kita nak cari macam tu? Bukan cakap-cakap saja, memang buku dia ada, boleh tengok sampai sekarang ni. Kadang-kadang orang-orang luar dia tak faham benda dia fikir takut orang lain buku nama dia yang buat. Oh, siapa dah rajin sangat nak tulis buat nama dia. Baik nama kita lah naik sendiri kan. Tak ada orang yang nak buat kerja macam tu. Bukan dia ubah, dia sendiri memang jelas itu. Tak ada dalam sejarah dunia. Ini semua berkat kalau kita katakan mulut Nabi wahyu itulah yang pertama, Iqra. Al-qalam disebut, 'allama bil qalam. Itulah orang Islam ni, dia gigih kuat berusaha ke arah itu. Sebab kalau salah tak ada dosa, tapi jangan muda-muda, kena pandai dulu. Nak pandai itu pun penat juga. Kalau yang patut botak, yang botak dah. Kalau yang botak begitulah. Kalau tak botak tu nasib lah. Sebab penat, banyak perkara yang kena belajar. Semuanya kena ingat dalam kepala. Dalam kepala nak ijtihad bukan sembarangan. Kena cukup syarat. Sebab kalau orang buat tak cukup syarat, dia banyak akan timbul masalah kepada diri dia sendiri pun timbul masalah. Jadi benda-benda ini dapat kita ambil daripada hadis ini, daripada hadis yang kita baca sekarang ni, iaitu bunyan Islam ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wal haji wa shaumi ramadan. Dan satu perkara kena ingat, ini hadis menjadi alasan kepada Imam Bukhari dalam menyusun kitab dia. Kan tadi saya sudah sebut, dia dahulukan kitab haji dulu daripada puasa tu kemudian dijadikan asas oleh dia. Setakat itulah rasanya. Sebab kalau kita baca hadis terusnya ni, hadis lain pula, bab lain pula, jadi tak habis juga, tak sampai ke hujung juga. Rasanya setakat itulah dulu untuk kali ini. Wallahu a'lam. Astagfirullah. Ya, ada apa-apa kemuskilan, kita boleh berkongsi, insyaAllah. Banyak soalan. Jadi ada beberapa soalan dan permintaan. Boleh Maulana kongsi sedikit apa yang Maulana sebut di KP semalam tentang Habib? Tak puas hati lagi kan? Rasanya cukup dah tu kan. Jadi nak tanya apa?
rasanya yalah, sudah cukup gitu. Kalau nak tanya tentang apa? Yalah, apa yang saya sebut itu begitulah. Cuma sekali lagi mungkin orang salah faham, dia kata kita memusuhi. Kemarin pun saya sudah minta maaf daripada awal lagi. Beberapa kali dah saya sebut, jangan salah faham. Bila kita kritik Habib, bukan kita kritik keturunan Rasulullah, bukan benci sama sekali, tidak. Kenapa nak pergi macam tu? Nak musuhi mereka. Cuma saya sebut kemarin, Habib ni pun macam-macam. Sama seperti orang lain lah, keturunan lain, bangsa lain, kumpulan lain, sama lah. Bukan semuanya baik, bukan semuanya tidak baik. Itu yang saya sebut kemarin. Kalau bahkan ada yang Syiah pun ada, yang menentang Syiah pun memang ada, kita tidak nafi itu. Tapi seperti saya sebutkan kemarin, bila kita kritik agama Kristian, bukan bermakna kita kritik Nabi Isa. Bila kita benci kepada ajaran yang sesat, bukan bermakna kita benci kepada Nabi Isa. Sebab Nabi Isa tak ada kena-mengena. Jadi yang tak ada kena-mengena itu kenapa terasa? Tak perlu terasa lah. Yang kita sebut dengan berkenaan. Yang berkenaan itu pun bukan semata-mata nak mengejek, tidak. Nak memperbetulkan keadaan sebaik-baiknya. Yang berkenaan itu bertaubat. Itu satu kesilapan pada pandangan kita. Kalau dia bertaubat, kembali ke pangkal jalan, itulah yang sebaik-baiknya. Itulah yang sebaik-baiknya. Sebab itu sudah tersasul jauh perginya, dan itu tidak membawa kepada ahli sunnah. Ahli sunnah bukan begitu. Ahli sunnah yang sebenar, mengikut cara Nabi SAW yang sebenar, bukan begitu. Itulah yang saya nak cerita. Kesilapan itu boleh berlaku pada sesiapa pun. Allah SWT nak uji kita manusia itu boleh. Bukan kata Habib itu tak terlepas daripada ujian. Tidak. Bahkan boleh jadi dia tu jadi punca kepada ujian dia sendiri tu. Jadi kita sama-sama baikilah agama kita, sama-sama baiki gitu. Tapi oleh kerana benda tu sudah melarak jauh, banyak perkara yang menyeleweng, jadi saya rasa kena sebut secara khusus. Itu saja, kena sebut secara khusus. Ya. Atau ada apa-apa yang tak puas hati lagi? Boleh. Nak kongsi lagi, tak puas hati lagi apa? Yang saya dengar ada reaksi lah daripada berbagai pihak. Dia sebut tak kisahlah tak suka kepada selipar Nabi SAW pun, selipar tu sudah naik dah sampai ke aras lagi ketujuh. Ada yang sebut kena fikir, nak cakap begitu tu kena fikir. Sebab itu saya tegur. Nak suruh berhati-hati lah. Ini bercakap semakin tersasul pula. Jangan begitu. Kalau kita kata, kamu tahu di mana Rasulullah pakai capal itu naik? Kamu tahu kan? Mana ada? Sekali lagi pula berdusta atas nama Rasulullah SAW. Kalau begitu, inilah yang tak tahan. Dia pertahankan pendapat dia tu, cakap macam-macam. Jangan. Ini bukan tentang orang biasa ni. Nabi SAW, kita tahu mana Nabi pakai itu ketika naik. Coba buktikan. Kalau tidak, bermakna kita berdusta sekali lagi atas nama Rasulullah SAW. Dahlah saya cabar, saya bawa mana dalil bahawa capal Nabi itu memang itu yang Nabi pakai. Sentiasa begitu, bawa. Takkan dia tak pakai capal macam lain? Kita capal diputus kan, capal boleh rosak. Takkan satu capal saja kita pakai dalam hidup. Itu pun tak boleh nak bukti. Tak boleh nak bukti. Usahkan nak kata pakai capal itu naik, kita lagi ketujuh, pergi bertemu dengan Allah, tak pecah capal itu. Mana dalil? Jadi jangan taksub. Kita nak cari kejernihan, nak cari yang tulen, yang asal, yang Rasulullah SAW. Jangan mengada-ngadakan cerita. Tak baik macam tu. Dalam sebuah kuliah Sahih Muslim, Maulana menafikan hujah yang mengatakan Nabi Adam tinggi berbeza daripada saiz manusia sekarang. Apa hujah Maulana? Sebenarnya dia ada hadis, Nabi Adam tu tinggi begini, itu berkenaan dengan dalam syurga. Apabila dia datang ke dunia ni, dia jadi semakin pendek tu daripada Adam lah. Daripada Adam, bukan manusia ni semakin lama semakin pendek. Jadi akhir zaman ni jadi awan kening lah semuanya. Kalau macam tu, silap tu faham hadis tu.
Mana setiap bila turun, jadi sesuai dengan dunia ni. Allah SWT buat sesuai dengan dunia, dia jadi pendek. Itu salah satu hukuman daripada Allah SWT kepada adat. Seperti mana hukumannya, dia terpaksa kena makan makanan, kena memasak. Lepas tu bila makan kena pergi ke buat air pula. Itu banyak perkara yang dia kena hadapi bila langgar satu larangan Allah SWT. Jadi ini pun termasuk dalam itu. Bukan kata orang kemudian ni semakin pendek. Jadi kalau zahir hadis itu salah, silap faham, kita akan ingat orang kemudian mesti semakin pendek. Sedangkan kita tengok sama saja lebih kurang. Tidak macam itulah maksudnya. Gitu. Apa maksud Imam Syafi'i tentang baca Imam Syafi'i tentang baca Quran atas kubur? Adakah Imam Syafi'i seorang yang sayang kepada sunnah bermaksud bacaan itu rahmat kepada penghuni kubur? Saya tak berapa jelas soalan ini ya. Maksudnya Imam Syafi'i tak bagi baca ke? Gitu. Dia kata tak sampai pahala baca Quran ini pada si mati itu. Ya, dia kata tak kira lah atas kubur tu ke tidak atas kubur ke, tak kira lah. Begitulah yang saya faham. Itu pendapat dia. Apa maksud sebenarnya? Hadis Sulaiman bin Yasar daripada Aisyah berkenaan basuh kesan air mani disahihkan Bukhari Muslim. Namun Imam Syafi'i dalam Al-Um mengatakan hadis itu mursal. Bagaimana kita ingin pilih pendapat terbaik? Ya banyak hadis ini kadang-kadang yang marfu ada kalanya diriwayatkan secara mursal. Jadi kata mursal boleh dia merujuk kepada saluran riwayat yang tertentu. Bukan semua saluran riwayat itu mursal. Bukan semua saluran riwayat itu mursal. Satu. Yang keduanya, kalau mursal tidak semestinya mursal itu dhaif. Ada mursal yang sahih. Sebab itu boleh pakai. Boleh jadi maksud dia begitu. Atau apa maksudnya? Maksudnya Imam Syafi'i nak kata tak ada langsung yang tidak mursal? Saya rasa tidak begitu. Tidak begitu. Sebab benda ni jelas. Tidak semuanya mursal. Ada yang mursal, ya boleh terima. Mungkin ini berkait dengan saluran riwayat yang tertentu yang dimaksudkannya itu. Bukan semua saluran riwayat. Benda macam inilah boleh berlaku. Jadi cara kita nak selesai, nak pilih yang terbaik, yang macam itulah kita kena pakai, tanggung, atau kita panggil kita kena pakai ini dengan makna tadi. Yang dia maksudkan itu saluran riwayat yang tertentu, bukan semua saluran riwayat. Yang katakan sahih itu dia pakai saluran riwayat yang lain. Sebab satu-satu hadis ini bukan satu saluran riwayat dia. Cuba tengok dalam Muslim berapa banyak saluran riwayat. Muslim contoh. Ada di antara saluran dia tu yang kurang kuat. Bahkan ada yang mursal. Tak kisah dia guna sebab itu sebagai syawahid, sebagai mutaba'at. Setelah dia kemukakan yang tidak macam tu, yang kuat. Jadi perkara seperti ini selalu ada sebenarnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Atau tak ada? Puas hati je? Lepas saya Bukhari katakan sahih, kemudian ada ulama hadis kemudian katakan hadis Bukhari ini tidak sahih. Jadi ada kita pegang pada Bukhari yang saya ataupun mungkin yang mungkin hadis ini kemudian ada ilah dalam setengah-setengah lah, setengah-setengah. Ya seperti yang kita bincangkan tadi kan, sesiapa pun tidak ada yang maksud. Tidak ada yang maksud. Dia adalah, kalau tidak sampai ke peringkat itu pun macam tadi kan, Hafiz Ibn Hajar sendiri dia kata yang Bukhari pegang itu riwayat bil ma'ruf. Mana dia merendahkan riwayat Bukhari itu daripada Muslim dari sudut itu.
Dan Bukhari pakai yang itu, walaupun dia itu bukan berkenaan dengan sahih atau dhaif, tapi nak cerita kritik. Kritik itu tetap ada dan boleh ada sepatutnya. Jadi kita kena tengoklah, nilai lah. Itulah yang sebaik-baik. Jangan tutup mata, pejam mata. Kita bela setakat mana yang boleh. Macam tadi kita bela Bukhari, Hafiz Ibn Hajar kita tak terima, kita bela Bukhari, ya. Setakat yang Allah SWT kurniakan kepada kita, nampak macam mana, setakat itulah kemampuan kita. Jadi mungkin orang lain tak nampak, orang lain nampak, itu Allah SWT bagi. Tak apa, boleh berlaku macam tu. Yang pentingnya kita, itu usul asasnya, kita nak jaga siapa? Nak jaga Rasulullah SAW ke, atau nak jaga perawi-perawi? Kadang-kadang dia timbul masalah sampai begitu. Siapa yang nak kita utamakan? Bukhari, Muslim, atau perawi-perawinya, atau Nabi SAW? Itu satu kaedah itu, termasuk dalam usul dirayah. Jadi kalau mana-mana ada, itu sebab kita tengok. Saya sendiri tak setuju, tak apalah orang lain ada kata. Misalnya hadis Nabi Ibrahim itu berdusta 3 kali. Ada ulama kata tidak sahih, walaupun dalam Bukhari. Sebab apa? Dia kata bercanggah dengan kaedah dirayah, iaitu Nabi-Nabi ini kan dia benar. Salah satu sifat dia benar, sidq. Kemudian kalau dalam ayat Quran itu dia cerita tentang Nabi Ibrahim, dia kata innahu kana siddiqan nabiyya. Dia seorang siddiq, seorang yang sangat benar. Kalau dia ada berdusta juga walaupun 3 kali, macam mana kita nak kata sangat benar? Sudah tidak ada sifat benar. Itu pendapat dia. Jadi kata hadis ini tak sahih, walaupun sanad dia sahih. Jadi kita nak jaga sanad, kan nak jaga Nabi. So itu kata dia. Dia ada alasan cara dia. Tujuh, apa sebab dia kata nak jaga Rasulullah, akidah kita. Itu lebih besar lagi. Dia kata tak boleh tiru. Sebab apa? Berjaga dengan Quran. Satu, Allah kata innahu kana siddiqan nabiyya. Dia tidak pernah kecuali 3 kali. Kalau ada dalam hadis tidak boleh menandingi Quran. Tak boleh. Lepas tu dalam akidah kita terima salah satu sifat Nabi, sidq, amanah, tabligh, kita kata apa? Sidq. Mula-mula yang pertama itu akidah. Tak ada kecuali. Nabi mana pun mesti ada itu. Tiba-tiba ada juga. Orang kata ada juga berdusta, walaupun tidak pendusta. Tidak pendusta, sangat banyak berdusta, tapi ada juga. Jadi orang boleh percikap dia nak jaga Nabi-Nabi lebih lagi. Ini mungkin kesilapan perawi. Sebenarnya Nabi tak cakap macam tu. Tak kata kadzaba. Tak kata Nabi Ibrahim itu berdusta. Ini perawi salah faham ke, ataupun dia riwayat bil makna ke, macam tadi lah. Itulah cara ulama menyelesaikan masalah sehingga berlaku benda-benda begini. Dia tak mahu terima. Jadi bagi saya, walaupun saya tak setuju, saya kata itu pada pandangan orang berdusta tu. Orang kata berdusta, sebenarnya dia tidak berdusta pun. Macam dia kata ini sakit, kenapa tak pergi tempat perayaan itu? Dia kata saya sakit, padahal dia tidak sakit. Jadi orang pun kata dia berdusta. Mana kita tahu dia tidak sakit? Sakit ni banyak macam. Sakit hati pun sakit juga. Dan dia kata sakit-sakit lah. Kenapa kita kata sampai kata berdusta? Itulah kata dia, Nabi kata. Betul ke Nabi kata? Itu bendanya yang dipertikaikan. Saya kata ini pada pandangan orang nampak berdusta, sebenarnya dia tidak berdusta. Tentang isteri dia, kalau orang tanya, kata adik-beradik, jangan kata isteri, kata adik-beradik. Jadi orang kata dusta, sedangkan itu isteri dia, bukan adik-beradik dia. Jawabnya, tidakkah orang Muslim itu adik-beradik? Innamal mu'minuna ikhwatun. Dia tidak berdusta. Memang adik-beradik dia dari segi agama. Itu orang panggil tauriah, bukan kadhib. Tauriah. Dia pakai makna yang jauh dengan meninggalkan makna yang dekat, tapi masih ada makna macam tu.
Macam kita bahasa Melayu, ini adik saya, adinda saya, adik saya. Adik betul kan? Isteri. Dia kata adik juga. Jadi tak salah dari segi bahasa. Kenapa kita kata berdusta terus? Dia tidak berdusta, betul tu. Jadi kita masih boleh pakai. Cuma pada zahir nampak orang kata dusta, yang sebenar tidak dusta. Tetapi bagi ulama yang tak mahu macam tu, dia kata tak boleh, ke tepi. Itu sebab. Jadi dia ada alasan juga. Jadi kita kena hormat lah. Bagi saya lebih suka begitu. Kita tak setuju, tak apa dengan dia. Tapi jangan kata ini pemusnah agama, dia nak putar belit agama, nak merosakkan hadis. Jangan kata begitu. Dia apa yang keutamaan kita apabila belajar hadis, bincang tentang hadis, nak jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini bincang tentang sanad, tentang nak jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sebenarnya matlamat ni. Jangan lagi matlamat tu, jangan pergi ke lain, jadi lebih kena jaga orang lain tu. Ni semua perawi-perawi ni orang elok-elok semua ni, orang baik-baik semua ni. Biarlah Rasulullah tercemar, dikritik boleh dikritik. Tak kena kalau macam tu. Tapi pandangan masing-masing kan. Bagi saya lebih baik begitu. Jadi kalau ada orang kata baik, saya boleh terima. Asalkan dia ada alasan. Sampai bila-bila terbuka. Jadi orang kata tak boleh nak sentuh, tak boleh nak baiki, tak boleh nak, itu pendapat dia. Pendapat dia. Tapi kalau dia baca betul-betul dalam Bukhari, syarah Bukhari, dia akan bertemu banyak yang orang kritik juga. Seolah-olah saya rasa macam orang ni tak baca tu. Sebab tu dia kata begitu. Kalau yang baca dia akan tahu. Ya Allah. Ada dua soalan. Yang pertama, kenapa tidak ada Khalifah Rashidin selepas Ali radhiyallahu anhu? Adakah hanya semata-mata fitnah ketika itu? Tidak, ini salah faham, termasuk yang orang salah faham. Ingat Khulafaur Rashidin itu setakat 4, itu silap sebenarnya. Saya sudah bincangkan perkara ini, jadi saya nak jawab panjang-panjang pun sebab sudah jawab dah. Tengoklah dalam buku apa Khalifah Muawiyah, Khalifah Rashid yang teraniaya. Itu Sayyidina Muawiyah, Khalifah Rashid yang teraniaya, Khalifah Rashid. Mana termasuk dalam Khulafaur Rashidin lah. Apa dalilnya? Banyaklah dalilnya. Yang jadi terhenti setakat 4 itu sebab pegang dengan satu hadis. Puncanya satu hadis dalam Abu Dawud, dalam Tirmidzi, dalam buku itu saya bahas, saya bincang. Hadis itu tidak sahih. Jadi tak boleh buat sandaran, tak boleh buat pegangan. Bercanggah dengan sekian banyak lagi hadis yang lain, amalan sahabat-sahabat banyak lagi. Kita tak boleh pakai riwayat yang tahap itu. Itulah secara ringkas. Sebenarnya Khulafaur Rashidin bukan terhenti setakat Sayyidina Ali. Kalau masih duduk pegang macam tu, silap dah. Inilah punca kalau kita tak belajar hadis betul-betul, jadi macam tu. Kadang-kadang bila orang kata patut ada hadis pula, kita kata kuat lah, padahalnya tak kuat. Seterusnya hukum membaca Fatihah ketika kita menjadi makmum. Ada pendapat mengatakan kita lebih baik mengutamakan mendengar bacaan imam selepas Fatihah, mohon pencerahan. Ini masalah khilaf, masalah khilaf. Yang mana-mana pun boleh, tapi mengikut pendapat masing-masing. Dia kata yang dia lah yang lebih kemah, yang dia lah yang lebih baik. Itu yang terpulang lah. Memang ada pun yang kata begini, memang ada pun. Macam Imam Malik, memang dia kata begitu. Kalau imam baca, dengarlah dia baca. Dan alasannya pun kuat. Alasannya pun kuat. Dalam Muwatta Imam Malik itu sendiri pun ada sebut, Malik munaza'ul Quran. Kenapa aku dilawan baca Quran? Aku duduk baca, ada pula orang lawan baca di belakang. Kenapa? Jadi sama terganggu Nabi. Dia ada alasan dia. Kemudian banyaklah yang lain-lain lagi. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu misalnya. Itu antara dalil mereka.
Ini berkenaan dengan sembahyang, kata dia, dalam sembahyang. Jadi ada dalil. Jangan kita tak menerima pendapat orang lain. Kita tak mahu pakai, tak apa. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, dia mesti Fatihah itu mesti. Cumanya ialah banyaklah pertikaian. Kalau kita belajar hadis secara terbuka, dia akan banyaklah bantahan. Kita ni rasa sedap sebab kita tak pernah terdedah kepada soalan. Kita tak pernah terdedah kepada soalan. Misal kalau orang tanya kita, bukan saya nak menggugat, tidak. Cuma nak tahu sebab perbincangan itu luas dalam kalangan ulama. Yang Syafi'i, orang Syafi'i duduk amal itu, iaitu ketika imam baca Fatihah dia tak baca kan? Dia diam. Kenapa dia diam? Cuba jawab. Kenapa diam? Tak boleh dah imam baca kan? Dia kena dengar lah. Dia ambil mana? Suruh dengar tu. Kemudian kenapa dia baca lepas imam habis baca Fatihah baru dia baca? Ada hadis ke baca? Macam tu. Susah nak jawab. Adakah hadis tu kalau imam baca kamu diam dulu, nanti dia sudah habis Fatihah baru kamu baca? Ada? Tak ada. Cuma itu ijtihad. Bila dia baca, kalau baca tengok hadis banyak berlawan, Nabi kata kenapa aku dilawan baca Quran? Itu tak sesuai. Sebab itu kita diam. Tapi itu wajib juga berdasarkan hadis yang lain. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Berdasarkan itu disebut man itu siapa? Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak baca Fatihah. Siapa bagi orang tu umum. Sama ada dia imam ke, makmum ke, ataupun dia sembahyang seorang ke. Jadi kalau makmum, ketika imam baca tu ada hadis lain yang larang jangan lawan dengan imam. Sebab itu kita diam. Lepas itu bila imam selesai baca, dia baca yang Quran itu bukan wajib. Itu bukan wajib. Jadi yang wajib atas kita kena baca lah pada ketika itu. Itu ijtihad. Padahal dia kata bila baca Quran bukan baca Fatihah. Dia suruh kamu dengar diam tu. Jadi yang lepas Fatihah tu tidak Quran je. Panjanglah ceritanya. Kalau kita bahas dengan orang ni akan tergugat. Jadi itu masing-masing pendapat lah, masing-masing pendapat. Semuanya tidak salah. Hasil ijtihad itu boleh dipakai semuanya. Itulah. Jadi maksudnya kalau kata ada pendapat mengatakan kita lebih baik mengutamakan membaca bacaan imam, betul, memang ada. Termasuk Imam Malik, Imam Ahmad, termasuk. Kalau Imam Abu Hanifah tu memanglah dia tak bagi baca langsung, tak boleh baca. Serah pada imam sudah sanggup. Al-imamu dhamin wal muadzin mu'tamin, kata dia. Dia pegang dengan hadis tu. Imam itu penjamin. Muadzin tukang bab ni, Bilal ini pemegang amanah. Nabi kata, apa makna jamin? Kalau kita baca juga kita tak yakin dengan jaminan. Baik, kalau kita pergi lewat sembahyang, kita tak dan pun, tak sempat baca Fatihah. Kenapa boleh kita pergi rokok tak baca Fatihah? Siapa jamin? Tidak imam jamin. Itu persoalannya. Ada banyak perkara lah. Jadi masing-masing ada hujah, ada dalil. Kalau sebab itu menarik sebenarnya kalau kita belajar hadis, suka. Bila sampai di tempat dia begini ni, mana nampak luas Islam ni. Dan masing-masing dengan hujah. Bukan cerita kena buat gini saja. Tidak. Dia cerita apa sebab. Orang dia kata begini, kenapa? Ini dia pegang dengan ini. Orang dia pula nak ini pegang dengan ini. Suka belajar. Seronok. Sebab tu kalau kita belajar hadis memang hidup. Seronok. Sebab dia tidak dalam bentuk paksaan gitu. Dalam bentuk terbuka. Kita fikir sendiri lah. Betul-betul untuk orang yang berakal, yang bijak sana. Jadi dalam masalah tadi Allah. Kita setakat itulah. Ya, ada lagi. Yang hadis di lagu kan, bacaan gaib memberikan apa? Hadis nyanyian. Tidak bacaan gaib boleh teruskan. Kalau juga dengan
hasil lawatan dia Dan menyanyi itu tidak secara mutlaknya haram. ya tak harus, tapi bagi orang yang mengambil hasil yang dia bagi pendapatan Dia masalahnya menyanyi itu macam mana dulu situ dulu. Nyanyian itu macam mana sifatnya. Kalau semata-mata menyanyi, tak boleh kita kata haram lagi. Kalau menyanyi yang haram, yang ada unsur-unsur dia memang hasil haram lah. Tapi kalau nyanyian itu tidak ada unsur-unsur yang dilarang dalam syariat, itu memang harus. Bila harus, tidak ada lah hasilnya. Gitu saja. Dia terhenti atas lirik dia, kandungan dia tu apa, seni kata dia tu, seni kata dia. Kalau seni kata dia tu menimbulkan syahwat, menimbulkan fitnah, apa semua untuk menggambarkan aurat orang, itu salah lah, dosa lah. Hasilnya pun haram lah. Kalau tidak harus. Sebab di zaman Rasulullah SAW pun ada orang yang menyanyi di hadapan Rasulullah, dia tak larang. Itu menunjukkan harus. Kalau semua nyanyi itu tak boleh, mestilah ditegur. Itu dalil bagi orang yang kata harus. Kalau tidak mengandung unsur-unsur yang tidak baik, itu dalilnya. Allah.